Cobaan 1 2. Cobaan 1 2. Kita buka majlis malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab izam syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan huwa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat para orang yang berilmu, beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap muslim. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita merangkap dari ya. Kemudian yang hormati Bilal kita, seluruhnya jantan kuasa. Tersa mana? Sakit. Seluruhnya sidang jamaah muslimin muslim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung kuliah kita kitab hadis malam ni, insyaAllah. Suara ni macam tenggelam mic ni. Dia tarik semuanya suara tu. Dia tarik suara. Hadis berapa? 28. Hadis 28. Surat 312. Okey, hadis 28 muka surat 312. Baik. Insya-Allah malam ni kita lihat hadis Saminu wa Ashrun. Saminu wa Ashrun, hadis 8 dan 20, maksudnya hadis ke-28. An Abi Najih Al-Irbad. An Abi Najih Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun wa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muaddi'in fa'awsina qala awsikum bittaqwallah azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayya bin nawajid.
addu alayya bin nawajid wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulli bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Baik, hadis ini diterima daripada Abi Najih Al-Irbad. Siapa nama tuan? Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, telah meridha Allah taala kepadanya. Sahabat Rasulullah. Qala berkata ia wazana wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah memberi nasihat ataupun Nabi telah memberi peringatan. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan, satu peringatan mau'izatan wajilat minhal qulub, yang mana dengan peringatan tadi telah gemetar hati-hati kami lah, menggemetarkan daripadanya hati-hati kami. Kemudian wazarifat minhal uyun, dan menitis air mata, menitis air mata kami bila mendengar peringatan Nabi tadi, nasihat Nabi tadi. Jadi apakah nasihat Nabi? Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu maudi'in awsina. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha, maka seolah-olah nasihat yang kau bagi ini mau'izatu mawadi'in, satu nasihat perpisahan, satu nasihat terakhir. Awsina, oleh itu berikanlah nasihat kepada kami. Maka berikanlah nasihat pada kami dan pesanan kepada kami. Jadi apakah pesanan Nabi dan nasihat Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ausikum bittaqwallah azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiat pada kamu bertakwa kepada Allah azza wa jalla, was-sam'i, dan mendengar, wa ta'ah, dan taat, dengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun, sekalipun yang memerintah kamu itu ialah seorang hamba, sekalipun yang memerintah kamu itu seorang hamba. Wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup daripada kamu pada akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak di kalangan umat aku. Kamu akan lihat perselisihan banyak di atas umat aku, kata Rasulullah SAW. Oleh itu, kalau kamu berselisih faham dalam satu perkara, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, maka atas kamu itu naklah kamu pegang dengan sunnah aku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, lagi yang sentiasa mendapat hidayah petunjuk. Khulafa ar-rasyidin itulah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sebenarnya bukan Abu Bakar saja, para sahabat yang lain, para sahabat yang lain tergolong dalam kumpulan sahabat. Apa saja yang mereka amalkan, boleh kamu amalkan. Walaupun aku tak amalkan benda tu, Nabi kata, aku tak amalkan, tapi sahabat aku buat. Karena ashabi kan nujum, ana kal qamar, aku macam bulan, sahabat aku seperti bintang. Sahabat aku seperti bintang. Jadi sahabat mana? Ramai. Bukan Abu Bakar, Osman, Ali aja, ramai sahabat. Bila sahabat? Tak. Bila bin sahabat, Abdurrahman bin Auf sahabat, Zaid bin Sabit sahabat, Mus'ab bin Umair sahabat. Banyak sahabat-sahabat Nabi, kan? Okey. Seterusnya, atu alayya bin nawajid, oleh itu gigitlah kamu dengan gigi-gigi geraham. Gigit kamu dengan gigi geraham. Apa maksud gigit gigi geraham? Ini bahasa kiasan lah, kan, bahasa pinjaman, kan, simbolik, menyatakan benda tu kena pegang kuat-kuat, gigit gigi geraham. Kalau tak gigit tak putus,
Tak? Kalau kita makan daging, kita gigit dengan apa? Gigi geraham kan? Kuat. Kalau tak gigit, tak putus. Kalau gigi geraham tak ada, macam mana? Bongak. Jadi macam mana nak makan? Tolan je lah. Betul kan? Macam mana tolan? Gigi geraham tak ada? Baik? Jadi kan, jadi kata-kata gerham ni satu kata-kata kinayah pinjaman, kan? Sindiran ataupun pinjaman, isti'arah pinjaman, menyatakan bahawa maksudnya peganglah kuat-kuat gitu, kata Rasulullah. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Oleh itu jauhkan oleh kamu akan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Fa inna kulli bid'atin dalalah. Maka sesungguhnya tiap-tiap benda bid'ah itu dalalah. Setiap benda bid'ah dalalah. Maksud dalalah, mana-mana bid'ah, benda-benda yang tidak dibawa, tidak diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi walaupun Nabi tak buat, sahabat buat, boleh, tak ada masalah. Membukukan Quran, Nabi tak ada suruh perintah membukukan Quran. Dibukukan Quran pada zaman Sayyidina Umar, kan, pada zaman Sayyidina Bakar dia bukukan Quran. Tapi Nabi tak buat bid'ah ke? Tak bid'ah pun. Ini namanya bid'ah hasanah. Kerana bid'ah ada dua. Bid'ah ada dua, satu bid'ah hasanah, satu bid'ah dalalah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Faham tuan? Baik, syarah ada di sini. Ada ini riwayat oleh Abu Daud dan Tirmizi daripada Abi Najih Al-Irbad As-Sariyah, seorang ahli sufah yang mendiami masjid di Madinah. Oh, rupanya dia ahli sufah. Ahli sufah ni tahulah, kan, kalau dia pakai pakaian tu, pakaiannya tak menutup sepenuhnya akan dirinya. Kalau dia tidur tu, tarik kain tu ke atas, kaki nampak. Tarik kain ke bawah, badan nampak. Tak? Kain selimut mereka. Jadi kehidupan mereka tu hanya duduk kat masjid tu. Mengharapkan kalau ada sesiapa nak bagi sumbangan, bagi terima dan sebagainya. Maklumlah, rumah tak ada. Rumah tak ada, merempat, macam itulah. Itu golongan ahli sufah. Pada zaman Nabi, tersilap saya ada 70 orang golongan ahli sufah. Masya Allah, banyak. Jadi seorang ahli sufah yang mendiami di Masjid Al-Madinah terkenal seorang yang sangat rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pernah berdoa, ya Allah, ya Tuanku, aku dah tua. Ya Allah, Tuanku, aku dah tua. Tulangku dah lemah, dah geput. Bawalah aku kepada Engkau. Maksud dia ingin mati dan segera menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam konteks memohon mati ni, dia ada dua pembahagian. Kalau mati tidak sampai memudaratkan agama, minta mati tak sampai memudaratkan agama, tak boleh. Mati kerana harta, tak boleh, tak digalakkan. Mati kerana anak, tak digalakkan. Tapi kalau mati menyebabkan agama kita diperlekehkan, diperhinakan dan sebagainya, itu boleh. Boleh. Mati kerana mempertahankan agama, itu paling baiklah. Walaupun ada hadis menyatakan barang siapa yang mempertahankan kata dirinya syahid, barang siapa mempertahankan harta dia syahid. Cuma para ulama menyatakan bahawa kalau Imam Qurtubi dia kata mati yang kita boleh minta ialah mati kerana, kan, mempertahankan agama. Macam tu. Kita boleh mati. Agama hanya sekadar orang kata sikit-sikit je tu, tak payahlah mati. Macam tu. Baik kita hidup kerana boleh. Kerana mungkin dengan hidup yang lama, kemungkinan kita boleh lagi beramal lagi banyak. Kerana kalau kita umur dia pendek, kemungkinan amalan kita kurang. Baik, nilaian hadis. Nilai hadis ini terletak pada kedudukannya sebagai salah satu hadis yang utama
yang menegaskan dasar pokok bagi keaslian hukum Islam yang tak mungkin dicampuri manusia dan tak boleh diada-adakan sembarang upacara atau suatu ibadat atau adat yang dipertandingkan dengan agama atau dikatakan menurut perintahnya. Kerana agama telah cukup sempurna. Sebagaimana kata Ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kafaitum. Ittabi'u wa la tabta'idu wa la tabdi'u, tak? Wa la tabtadi'u faqad kafaitum. Ikutlah kamu dan jangan kamu membuat bid'ah. Ikutlah kamu dan jangan buat bid'ah. Dan satu lagi, Islam dah sempurna. Islam lengkap, sempurna. Nabi dah bawa syariat semua. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islami dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurna kata kamu tu nikmat kamu, nikmatku. Wa raditu lakum islami dina, dan aku redha Islam tu sebagai agama kamu. Ini Al-Quran. Al-Quran kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan atas kamu tu nikmatku, kata Allah, dan aku redha Islam tu sebagai agama kamu. So Islam dah sempurna. Islam dah sempurna dah syariat dia. Baik. Dan kata Ibn Umar, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahu an-nasu hasanah. Kullu bid'atin dalalah, tiap-tiap bid'ah itu sesat sekalipun manusia memandangnya baik. Ini kata Ibn Umar. Tiap-tiap bid'ah itu sesat sekalipun mereka memandangnya baik. Cuma Sayyidina Umar juga pernah berkata, kan? Sayyidina Umar juga pernah berkata, walaupun Umar kata macam ni, tapi pernah juga Umar kata, kan, ketika dia melihat umat Islam solat tarawih. Ketika umat Islam solat tarawih, kan, kalau pada zaman Nabi solat tarawih masa tu belum lagi disunatkan secara berjemaah. Semayang sorang-sorang macam tu. Bila Rasulullah dah wafat, jadi Sayyidina Umar tengok, kenapalah sahabat ni semayang sorang-sorang, seorang sana, seorang sini, sekelompok sana, sekelompok sini sebagainya. Maka lalu Umar perintahkan supaya disemayang secara berjemaah, semayang tarawih. Apa kata Umar lepas tu? Sebaik-baik bid'ah inilah dia. Bi'sal bid'ah haza. Bi'sal bid'ah haza. Sebaik-baik bid'ah ialah ini. Mana Umar sendiri cakap macam tu. Maknanya semayang tarawih daripada seorang buat ramai-ramai pun maknanya bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Nampak tak? Jadi dah bertembung dah dengan kata Umar gini. Nampak? Kalau Umar kata sini, tiap-tiap bid'ah itu sesat sekalipun manusia memandangnya baik. Ini kemungkinan masa tu mungkinlah orang kata, mungkin Sayyidina Umar tu mungkin baru-baru lagi lah. Baru-baru dia kata tentang Islam, dia perkenalkan Islam pada dia. Tak? Tapi lama-lamaan itu yang terjadi pada Umar. Sehingga kan dia kata bi'sal bid'ah hazihi. Sebaik-baik bid'ah ni surat tarawih itu yang buat seramai, maka inilah dia. Mana itu pun bid'ah juga, tapi bid'ah yang baik. Jadi. Baik, seterusnya perkara wasiat mengenai sunnah dan bid'ah. Pertama, takwa dan kewajipan mendengar dan taat. Menurut keterangan daripada Al-Ilbad bahawa Rasulullah SAW telah memberi nasihat kepada mereka selepas sembahyang subuh akan satu nasihat yang sangat berkesan sehingga menggetarkan hati mereka dan menitiskan air mata mereka. Tak? Ini nak cerita tentang menitiskan air mata dan menggetarkan jiwa tu, kan? Ini nak cerita tentang ciri-ciri sahabat. Ciri-ciri sahabat. Tak?
Ciri-ciri yang ada pada sahabat, sifat tawaduk, merendahkan diri, dan orang kata takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ya kadang-kadang donga kan, donga banyak kali ceramah, donga banyak kali Quran ngaji kan, musabaqah. Macam tu je. Tak ada perubahan pun. Kan dengar Quran banyak kali tapi hati keras juga. Tak juga lembut hati. Kita nak hati yang lembut, bukan hati yang keras. Baik tuan-tuan. Jadi nak cerita tentang ciri-ciri yang ada para sahabat. Bila mendengar Nabi nasihat, menggetarkan hati mereka dan menitiskan air mata. Dan juga dalam Quran, dalam Quran juga Allah Ta'ala sebut tentang ciri orang beriman. Bila dibacakan ayat Quran macam mana? Wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Bila dibacakan ayat, maka bertambahlah iman mereka. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, nasihat ini seolah-olahnya nasihat yang terakhir. Sebab itu berilah satu nasihat kepada kami untuk panduan hidup kami. Kami boleh gunakan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Itu sebabnya nasihat penting. Nasihat pun penting. Kenapa nasihat penting? Nasihat ni kalau tak ada lah, contoh kawan kita tak bagi nasihat kat kita, jadi kita pun tak sedar, kita buat betul pun tak betul. Betul tak? Orang tua pun kadang-kadang terpaksa juga terima nasihat dengan anak. Anak pun kadang-kadang terpaksa terima nasihat pada orang tua. Cikgu kau nak terima nasihat daripada anak murid. Ada masa juga sekali. Betul tak? Mana tak semua je cikgu tu kadang-kadang betul je apa-apa dah. Sekali kena juga terima nasihat daripada anak murid dia sendiri. Apalagi kalau anak murid memang sepatutnya kena terima nasihat daripada cikgu. Setiap hari kalau anak murid ke sekolah tu, setiap hari kena terima nasihat daripada cikgu. Tapi ada masa sekali cikgu pula kena nasihat daripada anak murid. Masalah ke? Masalah besar ke terima nasihat? Bukan masalah besar. Sepatutnya kita terima kasih kalau ada orang bagi nasihat kita. Betul tak? Macam tu. Tapi nasihat tu benar-benar betul lah. Kalau kau bagi nasihat ke orang, kau pun perangai tak betul pun buat apa? Kita naklah betul-betul mencerminkan nasihat yang dia bagi. Tak guna kalau kita bagi nasihat orang, kita pun perangai pun tak betul. Kita kena perbaiki diri kita dulu. Kita betulkan diri kita, barulah kita bagi nasihat ke orang lain. Kalau diri kita tak betul, bagi nasihat ke orang lain pun pelekehkan nasihat kita. Kau nasihat dan kan kau pun macam tu juga, 2 kali 5 pada dan juga, lebih teruk pada dan kan. Jadi macam mana orang lain nak terima nasihat kita? Baik seterusnya tuan-tuan, setelah itu Rasulullah SAW pun terus memberi nasihat yang merupakan wasiat berisi pengajaran kepada mereka dan kepada sekalian umat Islam dengan sabdanya, aku berpesan berwasiat kepada kamu, iaitu naklah kamu bertakwa kepada Allah dan mendengar as-sam'u wa ta'at, samik mendengar dan taat sekalipun seorang hamba memerintah kamu. Okey, ini nak cerita tentang taat pada pemerintah. Kata-kata ni, lamatan hadis ni pada peringkat awal ni nak cerita tentang taat kepada pemerintah sesuai dengan ayat Quran. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Cuma taat Allah dan Rasul tidak ada syarat mutlak kena terima. Cuma taat dengan pemimpin itu lain sikit. Dia tengok arahannya macam mana. Kalau arahannya menentang dan membawa maksiat, maka tak boleh taat. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat dalam bab maksiat kepada pencipta. Dalam bab membawa kemungkaran, kemaksiatan, tak perlu taat. Ketiga, isteri tak perlu taat pada suami. Kalau suaminya memerintahkan isterinya buat benda tak elok, melacurkan diri contohnya,
Maklumlah suami banyak hutang. Suami hutang sana, hutang sini kan. Hutang alung, hutang ceti macam-macam. Jadi disebabkan dia tak ada duit, sebab hutang banyak, maka dia gadaikan isteri dia. Dia gadai isteri tuan. Semata-mata supaya hutangnya dapat dibayar. Ni tak betul lah. Arahan ni tak betul. Walaupun isteri wajib taat kepada suami, kan? Baik, seterusnya, taat kepada Allah berarti memelihara diri daripada segala perbuatan menyebabkan terkena bencana di dunia dan azab di akhirat. Atau mana takwa? Memelihara diri daripada segala perbuatan yang menyebabkan terkena bencana di dunia dan akhirat. Orang yang beriman diwajibkan takwa itu demi keselamatan hidupnya. Takwa adalah dengan perbuatannya yang diperintahkan oleh agama, sekalipun perbuatannya kecil sahaja, untuk menolong memeliharanya daripada kesengsaraan. Walaupun sikit. Nabi juga pernah bersabda, ittaqun nar, takut oleh amu api neraka, walaupun dengan sebelah daripada buah tamar. Walaupun sebiji ataupun sebelah buah tamar. Takut oleh kamu neraka walaupun dengan sebelah buah tamar. Gitu. Nampak tak? Semaknanya dalam bab takut kepada Allah, walaupun kadang benda tu sikit je, nasihat tu kecil je, tapi di bawah takut kita pada Allah, patutnya kita kena taat. Kita dengar nasihat tu lah. Gitu. Bersedekah dengan sebelah biji tamar boleh memerdekakan seorang itu daripada api neraka, dengan syarat sedekah yang dibagi itu ikhlas kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelah. Satu hari tuan-tuan, ada seorang peminta sedekah. Sedekah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sedekah. Dia bawa anak kecil dia. Dia bawa anak kecil 2 orang, tersilap saya. Bawa anak kecil 2 orang. Kat rumah Nabi tak ada apa. Yang ada sebiji tamar. Kan? Maka Aisyah pun bagilah sebiji tamar kepada perempuan tadi. Kemudian perempuan tadi pula bagi 2 pula. Sebiji tamar bagi 2. Dia ambil sebelah tadi bagi anaknya, anak pula bagi 2. Dia ada 2 anak kan. Bagi 2. Maka selepas daripada kejadian tadi, maka Nabi Aisyah pun ceritalah pada Nabi berkenaan peminta sedekah yang datang, dan Aisyah bagi buah tamar tadi dah. Maka Rasulullah kata, ittaqun nar, takutlah kepada Allah walaupun dengan sebiji buah tamar ataupun sebelah buah tamar. Mudah-mudahan dengan sedekah dibagi itu boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Baik, seterusnya tuan-tuan, sebagaimana sabda Rasulullah juga, iaitu takutlah api neraka walaupun dengan sebelah buah tamar. Kalau tidak dapati, maka dengan sepatah kata baik. Macam saya cakap tadi. Saya cakap tadi dah ada tuan. Saya boleh baca buahnya tadi dah. Gitu. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan peribadi daripada azab dengan cara bertakwa kepada Allah, sekalipun dengan perbuatan yang sekecil-kecilnya dan semudah-mudahnya, seperti mana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kalau dihitung arti perbuatan tersebut, tetapi itulah contoh yang seterang-terangnya, dan itulah pula nilai kebaikan yang faedahnya dan kesannya adalah besar untuk dirinya. Baik. Kemudian tentang buat kebaikan pula lagi, Rasulullah juga pernah bersabda, kan, la tahtaqiranna minal ma'ruf. Nabi pernah sabda, la tahtaqiranna minal ma'ruf, jangan kamu memandang enteng perkara makruf. Walau al-anqiya akhaka biwajhin tariq, sekalipun kamu berjumpa dengan sahabat kamu dengan wajah yang tersenyum, wajah ceria. Nabi kata jangan perkara
remeh, perkara kecil. Wala tahtaqiran minal ma'ruf, asalkan benda tu baik. Walaupun contohnya kamu berjumpa dengan kawan kamu dengan wajah yang ceria, wajah yang senyum. Tak? Wajah senyum ni bukan senang nak buat. Tak? Kalau tidak lahir daripada perasaan hati yang betul-betul ikhlas pada Allah, dia tak tersenyum. Tapi bagi orang yang ikhlas pada Allah, dia sentiasa tersenyum. Kan? Jumpa orangnya tersenyum. Tersenyum. Jumpa tersenyum. Tersenyum tak baby kan? Nampak? Mana macam tak ada masalah pada dia. Walaupun dia ada masalah. Walaupun ada masalah, tapi dia sentiasa tersenyum kan. Masya-Allah. Jadi jangan kita memandang perkara makruf walaupun dengan hanya tersenyum. Jumpa kawan tersenyum, gitu. Baik, setelah itu Rasulullah SAW menerangkan kewajipan mendengar dan taat kepada orang-orang yang menyelenggarakan urusan kaum muslimin, atau orang yang memegang tampuk pemerintahan mereka. Kewajipan ini diperlukan sekalipun orang yang didengar dan ditaati perintahnya adalah seorang hamba atau seorang yang dipandang rendah oleh manusia. Walaupun orang tu dipandang rendah manusia, tapi dia pemimpin kita dan dia taat pada dia. Tak guna kalau orang tu dia kaya raya jutawan, harta banyak, dan dia jadi pimpin kita, tapi dalam bab dia orang kata perintah pada kita banyak perintah-perintah yang orang kata terkeluar daripada landasan Islam. Ciri-ciri Islam yang baik dia terkeluar, tak perlu taat lah. Itu lebih baik kalau pemimpin kita tu orang dia tak kaya pun, kan, pakaian dia pun tak ada lah, orang kata belagak-lagak sangat pun tak ada lah, tapi perintah-perintah dia selalu membawa takut kepada Allah. Kita wajib taat perintah dia. Macam tu. Faham kan? Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya janganlah kalau kamu nak memandang seseorang di dalam bab dunia, kata Nabi, pandanglah orang yang di bawah kamu. Kan? Kalau kamu nak mandang suatu bab dalam bab dunia, pandanglah orang yang di bawah kamu. Tapi kalau nak mandang seseorang itu dalam bab akhirat, pandanglah orang yang di atas kamu. Pandang orang atas. Siapa orang di atas kita? Kan? Alim ulama. Kita kena pandang kata lah. Tapi kalau dalam bab dunia, pandang orang di bawah kita. Dalam bab dunia, siapa orang yang di kalangan kita, siapa paling dhaif kehidupan dia, orang itulah yang kita kena tengok. Jangan kita tengok kereta dalam bab dunia orang kata kita. Kalau kita tengok dalam dunia orang kata kita, memang tak habis lah. Kita pun nak macam dia kaya, kita pun nak kaya macam dia. Gitu. Memanglah tak salah kaya, Ustaz. Betul tak? Baik. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW menerangkan pula berkenaan dengan kewajipan tersebut, iaitu ya ayuhan nas ittaqullah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan habsyiyun mujadda'un. Betul tak? Mujadda'un. Fasma'u lahu wa ati'u ma aqama lakum kitabullah. Apa maksudnya, tuan-tuan? Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, sekalipun kamu diperintah oleh seorang hamba Habsyi yang rompong hidungnya. Yang rompong hidung, tuan. Seorang hamba Habsyi, dahlah hamba Habsyi gelap lah tu, lepas tu hidung rompong lah tu. Apa? Tapi dia merintahkan kita benda baik. Dia perintahkan kita baik. Maka naklah kamu dengar dan taat kepadanya selama dia menegakkan kitab Allah kepada kamu. Selama dia menegakkan kitab Allah, mana dia berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. So mana kita kena taat. Tak guna kalau kita yang memerintahkan tu orang yang paling handsome dalam dunia, paling handsome, paling kancah, macam orang kata selebriti, artis kan.
Lawa Islam lah. Tapi dia tak taat kepada kitab Allah. Dia lawan kitab Allah, mempelekehkan kitab Allah, melekehkan hukum hakam dan sebagainya. So tak perlu taat lah. Baik kita taat pada hamba Habsyi yang rupung itu. Baik, hadis ini antara lain menunjukkan bahawa umat Islam disuruh oleh Nabi supaya mendengarkan dan mentaati sesekali orang yang memerintah mereka itu dipandang hina dan buruk rupanya, asalkan dia mengutamakan kitab kan alasannya. Hal ini berarti bahawa yang didengarkan, yang ditaati itu bukanlah pada hakikatnya kepada orang yang merintah, tetapi adalah perintahnya yang sebenarnya diperintahkan oleh Quran itu sendiri. Nampak? Jadi kita taat tu apa? Perintah. Kita tengok perintah itu. Perintah macam mana? Jangan kita tengok fizikal orang tu. Jangan kita tengok harta dia. Banyak kalau kita ni tengok harta. Dia tengok harta dia banyak, bila dia cakap satu semua ikut. Semua taat dan patuh. Bila orang miskin bagi perintah, kita walaupun mengajak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita muhasabah diri, muhasabah diri kita. Baik, kemudian perintah Quran pada keseluruhannya tidaklah terkeluar dari pengertian pada hari dalam segala segi dan juga bidang, dan segala hukum tidaklah dibenarkan terlepas daripada pengertian ini ataupun itu. Yang demikian tidaklah arti taat kepada sebarang peraturan atau hukum yang tidak bertentangan, atau yang tidak dipersetujui oleh Quran. Kerana Rasulullah SAW bersabda, innama ta'ah fil ma'ruf. Innama ta'ah fil ma'ruf. Hanya taat itu dalam perkara ma'ruf sahaja. Taat dalam bab ma'ruf. Bab selain ma'ruf, bab munkar, tak perlu taat. Malahan kita kena bagi nasihat pula. Kalau orang tu bukan saja kita tak perlu taat dengan dia, malah kita kena bagi nasihat juga ke dia pula. Kita bagi nasihat, tuan ni tak betul ni kan. Tak betul dia tuan perintah ni. Kita kena tegur lah. Kadang alulah zaman sekarang ni, kalau kita tu hilang sebabkan benda tu tak betul, lil haq walau kana benar sekalipun pahit didengar, ataupun katakanlah yang benar walaupun jawatan habis. Walaupun jawatan habis, katakanlah benar walaupun dipecat. Nampak? Walaupun dipecat, sanggup tak je tu? Nak je tu susah kan? Apalagi kalau hari zaman sekarang ni. Baik, kemudian jadi taat atau patuh adalah kepada Allah, Quran dan As-Sunnah, hadis dan sunnah Rasulullah, dan kepada orang-orang yang mengurus hal ehwal umat Islam, yang melaksanakan suatu hukum sesuai dengan maksud daripada kedua kitab tersebut. Riwayat bahawa Muaz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dengan katanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana alaina umara'a la yastannuna bi sunnatika wa la ya'khuduna bi amrika fama ta'buruna bi amrihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'khuduna bi. Apakah pendapat engkau? Ara'aita ni asal mana ara'aiti, adakah engkau melihat? Asal mana ra'a ni melihat. Tapi di sini sesuai kita terjemahkan, apakah pandangan engkau? Apakah pendapat engkau ya Rasulullah? Ara'aita in kana alaina umara, jikalau ada atas kami itu pemimpin-pemimpin, la yastannuna bi sunnatika, yang tidak bersunnah mereka itu dengan sunnah engkau, wala ya'khuduna bi amrika,
dan mereka itu tidak mengambil dengan segala perintah-perintah kau. Fama ta'muruna bi amrihim, maka apakah yang kau perintahkan pada kami dalam urusan mereka? Apa perintah kau ya Rasulullah dalam bab pimpin-pimpin yang macam ni? La yastannuna bi sunnatika wa la ya'khuduna bi amrika, yang tidak bersunah dengan sunnah kau dan tidak mengambil perintah kau, tak peduli perintah. So apa pandangan kau Rasulullah? So apa kami nak buat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, Nabi jawab, la ta'ata liman lam tillahi wa azza wajal, tidak ada taat bagi orang-orang yang tidak taat pada Allah dan Rasul. Tidak taat pada Allah Ta'ala dan Rasul. Coba, tak perlu taat lah. Itu juga zaman sekarang ni, kadang-kadang rumah tangga, banyak kadang-kadang rumah tangga hancur, rumah tangga ni terpukar sebab suami pemimpin tak taat Allah Ta'ala dan Rasul. Suami tak solat, banyak macam tu kan tu. Suami tak solat, suami tak pergi nafkah dan sebagainya. Jadi akhirnya rumah tangga pun porak-poranda, hancur. Anak-anak pun kan berterabur. Ada isap dadah kan, masalah sosial dan sebagainya. Sebab apa? Nahoda dia, ketua dalam rumah tangga sendiri pun tak taat Allah Ta'ala dan Rasul. Ada juga kadang-kadang anak okey, mak atau ayah tak okey, suami isteri okey, isteri taat Allah dan Rasul, suami tak taat Allah Ta'ala Rasul, anak taat Allah Ta'ala Rasul. Anak semayang, anak semayang. Sebab kenapa anak semayang? Anak pergi sekolah belajar kat Ustazah Hajar semayang semua. Tapi ayah tak semayang. Nampak tak? Macam mana tuntutan? Itu zaman, akhir zaman sekarang. Macam itulah keadaan dia. Macam itulah keadaannya. Maknanya rumah sendiri pun tak solat. Nasib baik anak solat. Tapi anak solat nanti untuk diri dia sendiri lah. Tak dapat nak bagi kat ayah dah. Kalau dapat bagi anak solat, jadi dapat bagi pahala kat ayah. Macam mana ayah pun tak solat, macam mana nak terima pahala pada anak? Syarat dia kena solat dulu, taat pada Allah Ta'ala dan Rasul, barulah boleh terima pahala anak-anak kan, kalau anak-anak ada buat kebaikan dan sebagainya. Baik, kemudian akan timbul perselisihan yang banyak. Kemudian pada hadis ini Rasulullah SAW tahu pula, barang siapa yang hidup daripada kamu sesudah wafatnya Rasulullah, maka dia akan dapat melihat perselisihan yang banyak di kalangan umat Islam. Memanglah pun kan. Dan Nabi juga pernah bersabda, akhir zaman umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. 73 golongan umat aku berpecah. Nampak tak? Satu saja yang masuk syurga, yang lain masuk neraka. Yang masuk syurga siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Okay? Jadi perselisihan itu akan timbul dalam kalangan umatnya sendiri. Dan telah pun banyak aku dengan banyak di antara mereka dalam beberapa jurusan ilmu dan cabang-cabang ilmu, termasuk masalah etikad dan amalan, masalah tauhid, akidah. Akibatnya terjadi pula pertentangan dan juga pertikaian, perbalahan, kafir mengkafir, betul tak? Itu semua tu. Malahan selepas Nabi wafat pun tuan, umat Islam pun ada yang murtad. Bila Nabi wafat dia, ada umat Islam murtad. Malahan Abu Bakar terpaksa pula memerangi golongan murtad selepas daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada zaman Nabi, zaman para sahabat dan seterusnya. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, kan? Pecahnya, maknanya ada golongan Muawiyah, golongan Ali, kan, berperang. Sayyidina Aisyah pun terlibat dalam peperangan.
Gitu kan. Mana baik, kemudian dalam hadis lain menurut riwayat Tirmizi, dalamnya terangkan bahawa Bani Israel telah terpecah kepada 72 aliran agama dan akan berpecah umatku sebanyak 73 aliran. Semua mereka itu dalam neraka kecuali satu saja aliran agama. Kalau sahabat bertanya siapakah satu aliran itu, maka jawab Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku di atasnya dan sekalian sahabat-sahabatku, yakni apa-apa yang aku lakukan dan apa-apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku, apa-apa yang dipegang oleh sahabatku, itu yang aku pegang. Ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku atasnya, mana apa-apa yang aku pegang. Apa-apa yang aku atas ni maksudnya apa yang aku pegang. Apa yang Rasulullah pegang, etikat Rasulullah, itu juga lah kita kena beretikat dengan etikat Rasulullah SAW. Ada satu riwayat ulama menyatakan, menyatakan bahawa wal jamaah, golongan ahli sunnah wal jamaah, itulah golongan yang selamat. Gitu. Dan kita golongan ahli sunnah wal jamaah ni dipelopori oleh Abu Musa Asy'ari dan juga Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Abu Mansur Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari ini ialah daripada keturunan Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ini siapa? Abu Musa Asy'ari sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hasan Asy'ari itu daripada keturunan Abu Musa Asy'ari. Kemungkinan keturunan ke-7 ke-8 jadi keturunannya. Baik, soalnya tuan-tuan, jadi umat Islam mengalami demikian banyaknya perpecahan, lebih daripada pecahan orang Yahudi sendiri. Sekalian mereka adalah dalam neraka kecuali satu saja golongan yang percaya dan selamat, iaitu golongan yang mengikuti para pimpinan Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dengan meninggalkan segala aliran faham dan pendapat yang lain yang menyalahi atau yang bertentangan dengannya sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i kata? La qaula li ahadin ma'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebarang perkataan lagi bagi seseorang berserta dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak boleh terima perkataan seorang jika ternyata perkataan itu berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perkataan sunnah Nabi kan kita tak boleh terima. Sunnah ni dia sama ada perkataan Nabi, aqwalun wa af'alun. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kan? Ataupun sukut diam Nabi. Diam Nabi pun menyatakan, kan? Ulama kata merupakan sunnah diam Nabi. Sahabat buat benda tu, Nabi diam. Nabi diam, sahabat buat. Nampak tak? Itu juga merupakan sunnah. Dikira sunnah juga walaupun Nabi tak buat. Kerana sunnah ni ialah aqwalun wa af'alun wa taqrirun, kan, wa sukut, sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kan, pengakuan Nabi ataupun diam Nabi. Diam Nabi pun merupakan satu sunnah. So mana Nabi tidak kata menyangkal apa yang, ataupun Nabi tidak membantah apa yang sahabat buat. So maknanya kita pun boleh buat. Jadi. Dan katanya lagi, ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah lam yakun yada'aha liqauli ahadin minan nas. Telah sepakat manusia bahawa barang siapa yang ternyata baginya satu sunnah daripada Rasulullah, tidaklah seharusnya ia meninggalkan kerana perkataan seorang manusia.
Tidaklah seharusnya dia meninggalkan kerana perkataan seorang manusia. Tak? Ada tu. Bilal berapa? Satu hari Nabi terdengar sepatu Bilal. Sepatu Bilal dalam syurga. Tak tahulah macam mana Rasulullah dengar. Tapi Nabi dengar, aku terdengar sepatu kau berjalan dalam syurga. Maka Nabi tanya dengan Bilal, "Ya Bilal, apakah amalan kau? Sehingga aku dengar kau punya sepatu dalam syurga." Tak? Pergerakan itulah terdengarlah. Maka Rasulullah kata, "Tidak aku berwuduk, kan? Kemudian aku berhadas, lalu aku berwuduk semula." Nampak tak? Maknanya dia sentiasa berkekalan dalam wuduk. Mana setiap kali dia berwuduk, kemudian dia berhadas, terus dia pergi cari tempat wuduk, berwuduk semula. Walaupun masa tu dia tak solat pun, bukan solat pun, bukan nak baca Quran pun, tapi dia sentiasa berkekalan dalam wuduk. Maka Nabi SAW pun memuji perkataan dia. Ada juga sahabat membaca sesuatu ayat. Ada sahabat membaca sesuatu ayat yang lebih daripada solat tu, sami Allah liman hamidah kan, Rabbana lakal hamdu kan. Ada sahabat membaca tambahan. Kan? Apa ayatnya tak silap saya? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakah tak silap saya. Kan? Sepatutnya kalau kita sebut sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu sampai situ je. Tapi sahabat baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Kan? Dia baca tu agak kuat dalam solat. Lepas habis solat, Nabi berpaling. Nabi tanya, "Siapa yang baca tadi?" Nabi tak kata aku nak sekel kepala, tak ada. Tak. Siapa yang baca tadi? Maka seorang sahabat pun bangun, "Saya yang baca Rasulullah." Masya Allah, Nabi kata, aku lihat ke langit, para malaikat berebut-rebut, 70,000 malaikat berebut-rebut nak menulis siapa yang paling awal sekali menulis pahala dia. Masya Allah. Nampak tak? Sahabat buat, Nabi tak buat. Sahabat ada buat. Nabi membenarkan sahabat tu buat. Ada pula sahabat membaca setiap kali solat. Setiap kali solat dia tak lupa membaca surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas. Setiap kali solat, walaupun dia baca satu surah, lepas surah itu dia baca surah Ikhlas. Akad kedua tu juga, lepas satu surah, di ujungnya dia akan baca surah Ikhlas. Sahabat Nabi juga memuji sahabat tadi tentang kelebihan-kelebihan yang ada lah sedia, kan? Walaupun Nabi tak buat pun, tapi Nabi membenarkan, menyatakan boleh buat, walaupun aku tak buat pun. Faham kan? Jadi kemudian maksudnya telah sepakat segenap umat Islam bahawa barang siapa yang mengetahui satu sunnah daripada Rasulullah SAW, maka tidaklah boleh lagi dia meninggalkan sunnah itu kerana mengikut pendapat orang lain. Apa yang telah dikatakan oleh imam yang mulia ini, itu jelas menunjukkan betapa tinggi nilai sunnah hadis yang tidak dapat dibandingkan dengan perkataan dan pendapat yang lain, kerana kedudukannya amat penting sebagai sumber kedua dari pengambilan hukum-hukum Islam. Kerana itu, maka sudah menjadi kewajipan di kalangan kita timbul perselisihan supaya kembali kepada sunnah itu sebagaimana perintahkan Rasulullah dalam hadisnya. Nampak? Dan Nabi juga pernah berkata, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bima lan tadillukum abada, kitabullah wa sunnati." Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Nabi kata, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Yang mana kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kan apa yang aku tinggal, kata Nabi? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Dan juga sunnahlah para sahabat, amalan-amalan sahabat tu, kan boleh kita ambil, insya-Allah.
Atau itu sahaja perbincangan kita malam ni, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan masih lapang akan datang kita sambung lagi. Ada persoalan tak? Perbincangan kalau ada soalan ada tak? Okey video. Suara okey. Saya kadang ada masa kan kadang lain tak okey, kadang dia okey. On the way lah, perjalanan baik. tak ada roadblock semula. Jalan lancar lah. Ada masa kadang ada roadblock. Ada roadblock dah tersangkut dah. Dah tersangkut dah. Gitu. Kita pula kadang membalan anda masuk nak betulkan jalan ni lah. Okey habis Ada soalan? Perempuan muslimat dia? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa ma'al mutaqabbala azkan halalan mubarakatan katsira. Fasiyana fatai alim wa lana qulubana minuri ma'rifataka wa ta'ala ta'alifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa sayyi'atina wa tawaffana man abrar. Allahumma arfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal fitan wa ta'un wa suyutul mukhtalifati ma zahara minka ma batan min baladina hadza khasah wa min qaryatina hadza qasah wa bi mudarin muslimin kafa wa amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.